Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata' faqal innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mal haza wa safaka dam haza wa daraba haza wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki harta dirham ataupun wang dan juga tidak memiliki harta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya orang yang muflis dari kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, tetapi dahulunya ketika di dunia ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan pernah memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi, dan begitu pula seterusnya terhadap orang lain. Pahala kebaikan orang tadi sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan bebanan dosa penganiayaannya belum lagi dijelaskan, yakni belum dapat dibayar kesemuanya, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang ternaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Shadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia ahli Jatam Qasam Masjid, seterusnya kepada Sahibul Fadilah Tuan Imam kita, terima kasih dapat membimbing kita solat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa. Dan terima kasih pada muazzin kita yang memperingatkan solat 5 waktu. Seterusnya pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati, dikasihi Allah, didoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, dianugerahkan kesehatan, rezeki yang baik, keluarga yang baik, dianugerahkan anak-anak yang saleh dan salehah, rezeki yang halal, segala amal ibadah diterima Allah dan segala dosa diampunkan Allah, dan mudah-mudahan terhindar daripada bala dan wabak. Amin.
Sehat tuan-tuan? Alhamdulillah. Layu aja. Belum makan ya? Belum? Masya Allah. Kalau belum, kita jangan kuliah lama-lama lah ya. Maghrib Isyak okey lah. Isyak 8.38, kita ada lebih kurang 40 minit. 40 minit lebih kurang lah, okey lah tu ya, insyaAllah. Kita mulakan majlis ilmu kita agar lebih diberkati Allah dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahmatullah, alhamdulillah kita dapat datang ke masjid, solat dan kita mengisi antara maghrib dan isyak, dan mudah-mudahan kita istiqamah. Istiqamah apa tuan-tuan? Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, ke perkara-perkara yang wajib bagi selesai ya, terutamanya ibadah solat ya. Dan paling bagus kalau boleh solat itu kita tunaikan secara berjamaah ya, di masjid. Pahalanya besar ya. Setiap langkah menggugurkan dosa, dapat pahala naik 1 darjat ya. Satu kisah motivasi sedikit. Sebab saya tengok masjid ni alhamdulillah lah, ramai lagi yang hadir ya. Ramai yang hadir, walaupun singgah solat, lepas tu mungkin meneruskan perjalanan. Tapi yang duduk majlis ilmu, saya kira ni kalau kira kasar pun dengan kaum ibu mungkin 30 orang sehingga adalah, alhamdulillah. Tapi baru-baru ni tuan-tuan, saya singgah di satu masjid tuan-tuan, campur yang bagi kuliah dengan kuliah 6 orang tuan-tuan. Ya, dengan orang yang bagi kuliah dengan yang dengar ada lebih kurang 6 orang. Saya kata Allahu Akbar, sedih. Masjid punya besar, tempat selesa, tapi masih lagi jamaahnya tak ramai ya. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan ramai ya. Macam tuan-tuan kat sini ramai ya, alhamdulillah. Kat 3,000 lebih orang berebut-rebut datang masjid, parking macam. Satu kisah mungkin sedikit peringatan lah, kisah hebat. Abdullah Ummi Maktum, sahabat Nabi, buta. Jadi dia pernah jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni buta, saya kena datang masjid berjamaah ke? Kan? Perlu ke saya datang masjid berjamaah? Nabi kata apa? Kau kurung adzan borak. Kau kurung adzan borak. Nabi kata, kau dengar azan tak? Dengar. Datang. Sampai macam tu ya, dengar azan tak? Dengar. Datang. Sebab tu maknanya tak ada excuse lah. Jadi ringkas cerita, dia pun setiap hari pergi masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dalam keadaan dia buta. Satu pagi pergi ke masjid waktu subuh, berjalan tersepak batu lah agaknya, jatuh dia dan berdarah. Dia tetap ke masjid ya, dan pada keesokan harinya macam biasa dia ke masjid 5 waktu. Tapi ditakdirkan ada setiap hari, setiap waktu ada orang memimpin dia pergi ke masjid. Jadi tak pernah jatuh sebab ada orang pimpin. Berlalu masa, akhirnya dia pun bertanya. Dia kata, kamu ni siapa? Nama siapa? Akhlak kamu sangat bagus. Setiap hari pimpin aku pergi masjid, solat berjamaah sampai aku rasa selamat. Jadi Mamat ni kata, bro, dia kata, ginilah bro, jangan tanya nama lah ya. Kau tanya nama aku takkan cakap, dan siapa aku takkan cakap kan. Tapi didesak dengan sahabat ni kan, desak ya, dan sampai dia kata apa, tak apa kan, tak payah ucap terima kasih pun, kata dia. Lagilah heran kan, orang tolong patut terima kasih, ini ucap terima kasih kata jangan, kata dia. Heran ya. Lalu ditanya, akhirnya dia pun cakap, dia kata, wahai Abdullah, kalau kau nak tahu aku ni siapa sebenarnya, dia kata, aku ni setan, kata dia. Setan? Iya aku ni setan. Lepas tu tak payah ucap terima kasih. Habis kau baik sangat pimpin aku bawa pergi masjid ni, kenapa? Dia kata, kau ingat tak, satu ketika kau pergi masjid jalan kaki, jatuh, berdarah, dan kau pergi solat terus? Ingat? Ya, aku ingat. Aku mendengar para malaikat telah memuji-mujimu dengan pujian yang hebat. Dikatakan, beruntunglah Abdullah Ummi Maktum. Kerana apa?
dek kerana dia berjalan kaki ke masjid jatuh berdarah dan dia tetap ke masjid pada malam tersebut, pagi tersebut, Allah telah mengampunkan separuh daripada dosa-dosanya. Habis itu apa kena-mengenanya pula? Dia kata sebab tu sejak daripada tu aku pimpin kau ke masjid supaya kau tak jatuh. Kalau kau jatuh aku rugi. Pasal apa pula? Iyalah agar kau rak tipu, kan? Agar kau tipu, kan? Allah akan ngampunkan dosamu sing separuh meneng. Maknanya kau orang yang dosa. Apa ya? Iya. Pas aku tak pimpin usahamen kau tipu. Oh kayak ngono. Iya. Sampai setan pun stres cakap Jawa tu tuan, hebat. Nak bagi tahunya dia kata tak ada. Sebab kalau kau kalau aku tak pimpin, kau sampai ke masjid kau selamat. Ya kan? Kau tak jatuh, okeylah. Tapi kalau kau pergi ke masjid jatuh lagi, berdarah lagi, Allah akan ampunkan separuh lagi dosa, tak ada dosa kau. Kalau kau mati masa tu, confirm kau syurga. Apa tak? Iblis melakukan kebaikan tapi ada pembelitnya. Ya, jadi motivasi buat kita tuan-tuan yang sehat ke masjid. Mat, kau tak ke masjid semalam maghrib, Allah hujan lebatlah. Allah, kereta Velpire-nya buat apa? Estimanya buat apa? X70-nya buat apa? X50-nya buat apa? Mitsubishi-nya buat apa? Kan berbumpung itu digunakan untuk kita memudahkan urusan ke masjid. Ya, jadi kelebihan lah tuan-tuan. Jadi jangan kata tak ada alasan untuk tak ke masjid. Pergilah masjid tuan-tuan, solat berjamaah insya-Allah. Ya, itu mudah-mudahan. Tapi jangan pula lepas ni kan jalan kaki daripada rumah saja kaki. Langgar batu, kedua jatuh. Setan besok bimbing aku ni mana ada. Ya, setan dia akan cari peluang untuk menyesatkan hamba Allah Taala. Baik tuan-tuan, saya minta maaf bulan lepas saya terlepas pandang. Saya pun macam tak teringat. Ya, terlepas pandang, tak perasan. Jadi saya tak datang bulan lepas. Bulan lepas pengajian kita 25 bulan 6 malam ni insya-Allah ya, saya bersama dengan tuan-tuan pada setiap hari Isnin minggu ketiga. Jadi malam ni tuan-tuan, yang lepas kita dah cerita orang perempuan yang tak boleh kita kahwin ya. Saya dah cerita panjang kan? Ya. Sudah cerita panjang. Jadi ini hukum yang sangat jelas. Ada orang yang boleh dikahwini dan ada orang yang tak boleh dikahwini selama-lamanya atau sementara. Jadi malam ni insya-Allah kita masuk satu bab, iaitu hukum poligami dan hikmat disyariatkan ya. Hukum poligami dan syariat, hikmat disyariatkan ya. Jadi tuan-tuan berlapang dada lah, sebab dalam kitab ada dia punya pengajiannya, ada ilmunya, kita ambil lah. Sama ada tuan-tuan nak amal ke tak amal, terpulang. Tepuk dada tanya, tak dengar saya. Tepuk dada tanya, poket. Je tu. Ya. Tepuk dada tanya iman. Hoi, dada ni nak iman ni kita kena ikut perintah Allah. Malu kita dengan Nabi. Malu kita jadi umat Muhammad, mengaji bagian Arab, tapi kita tidak mau beriman dengan Al-Quran. Ayat iman dia ni macam imam ya. Nanti imam bacakan ayat, baca ayat, baca satu ayat je, ayat tu jadi ulang ya. Iman insya-Allah, saya yakin ni depan-depan saya semua ni yang belum kahwin, aku boleh kahwin, nak kahwin 4 sekali. Kan? Tapi bila tanya poket, dia terkelip. Kan? Kadang-kadang tepuk dada tanya poket. Agak-agak macam pula petua kita punya bidalan ya. Kan tarik kocek-kocek, ada lagi duit ni, tengok 3-4 ringgit. Beratlah tuan-tuan. Ya, beratlah ya. Tapi kocek 3-4 ringgit, tapi yang kadnya tu Maybank, CIMB Bank, Public Bank, apa lagi? Bank Rakyat, Citibank, Situbank, Sinibank. Itu semua dalam ada 300-400 ribu punya. Itu harus itu. Untuk dia berpoligami harus dia. Kalau dia tak yakin, boleh kena support imam kita kahwin lagi. Gitu.
orang imam gitu. Imam lah dulu baru makmum ikut. Ini imam pun penakut. Macam mana imam nak berani, makmum berani? Kan imam tu diikuti. Jelas? Dah imam dulu mula. Takut ke? Dia kata senang. Allah ustaz, kita orang ikut tok guru, kata dia. Aku boleh ikut guru aku. Main bangau pula dia tuan-tuan ni. Gitu. Tepuk dah dia tanya iman. Kalau rasa yakin boleh, silakan. Tapi yang selalu saya cerita apa tuan-tuan, kalau bab-bab poligami ni kan, saya kata kalau realitinya datang pejabat agama tuan, datang pejabat agama dia kalau nak poligami kan isi borang, lepas tu datang pejabat, kadang-kadang dia minta pandangan, nasihat. Kita pun ambil masa lah luang sikit, 5-10 minit sembang kan, tanya peraturan, kita terangkanlah, ambil download borang, jakis, kemudian isi, lengkapkan, buat 3 salin, 1, 2, 3 atau 4 salinan, kena siapkan, daftar kat mahkamah tinggi, kita terangkan prosedurnya. Ya, kalau dalam undang-undang disebut pemohon isteri, pemohon isteri-isteri ada, isteri dan bakal pak mertua walinya dipanggil kan, itu peraturan dia, kita terangkan. Tapi lepas kita terangkan, kadang-kadang tanya juga, okey saudara, tuan ke saudara, tuan rasa berapa persen keyakinan untuk menguruskan poligami ini, berapa persen? Entahlah sah, bila dengar syarat-syarat macam ni rasa macam berat jugalah sah. Saya rasa mungkin dalam 80 ke 90%. Oh gitu ya. Kalau gitu balik je lah. Tak boleh, ilmunya tak boleh tuan-tuan, basic tak boleh. Jadi 90%, 95%, balik je lah. Ya. Lagi kalau yang baru kahwin macam imam kita baru kahwin, apa lagi payahlah. Tapi kalau jawapannya saya yakin Ustaz 100%, okey, bismillah, yallah, fadhal, boleh cerita. Tapi kalau dia kata saya akan 120%, wah itu sudah luar biasa, itu wajib. Dia sama je macam tuan-tuan nak kahwin seorang tu kan, berapa persen nak yakin kahwin? 100%. Saya dah bersedia, dah kurs kahwin, dah ada ilmu, duit dah ada, warga pun okey, bismillah, yallah, sila. Nampak ni? Tapi kalau macam balik je lah tuan-tuan. Sebab dia nak menempuh sebuah kehidupan rumah tangga ni, dia akan 180 darjah tuan-tuan. Daripada perangai dia sekarang, dia kena ubah. Masa bujang ni tuan-tuan, yang majoriti semua kan pernah mengalami waktu bujang kan. Saya yakin yang ada depan saya ni 40 orang, 50 orang ni, lebih kurang ni, lelaki ada 40 orang lah lebih kurang. Saya berani yakin daripada 40 ni 30 tu berkemungkinan kaki lepak punya. Don, cuba ngaku sikit, ingat masa bujang, kaki lepak tak? Lagi-lagi kerja bujang, duduk mau bujang, balik nak tengok apa? Mana bro? Balik apa barang balik? Kita ada bini pun lepak, dia racun gitu. Kaki lepak, Don. Tapi bila dah kahwin, boleh tak kita lepak? Boleh. Tetapi pertama, janganlah orang kata lama sangat. Ya, imam ya? Ada lepak tak? Tak lepak. Penakut bini ini dah susah diikut. Ini imam ni susah. Bukan penakut bini, sayang lah ya, sayang isteri lah. Tapi dia mirip-mirip takut bini lah. Maka lepak boleh taruh, jangan lama sangat lah. Macam ambil kuliah ni kan, okey, lepak sekejap lah, minum teh tarik sekejap, boleh lah sakat setengah jam, tak ada masalah. Yang kedua, isteri maklum lah, kan, WhatsApp yang abang balik lambat sikit, nak minum dengan ustaz. Tak pernah bang kuliah minum ustaz. Tahulah malam ni nak menuntut lebih ilmunya, 40 minit tak boleh jadi, tak berkesan katanya. Boleh, tak ada masalah, bagi tahu dengan isteri dia rasa okey lah. Dan yang ketiga, janganlah hari-hari, jangan hari-hari. Aku pun lepak juga tuan-tuan kan, okey. Tapi bila dah kahwin kena ubah, belum kahwin lain ceritanya.
Sama yang perempuan pun kan, yang anak dara duduk bujang mak bapak jauh di Benut Pontian Johor sana, dia duduk setia alam, duduk anak rumah geng-geng anak dara, lepak silap gaya tuan-tuan. Ada yang tidak, saya tahu kan, lepak dia biasa. Tapi dah kahwin nak lepak, boleh, tak ada masalah. Tapi lepaknya dengan suami, dengan anak-anak, itu boleh, tak ada masalah. Dia tak boleh buat perangai bujang dia kan. Dah kahwin lepak-lepak, bang malam ni I nak keluar, mana? Lepak luar. Ini yang payah. Laki pula kat rumah terkelip yang kat mana lepak. Bila nak balik, kejap lagi lah, tengah lepak dengan ustaz ni, cara macam mana nak mengatasi suami yang berpoligami. Contoh kan. Jadi sama juga tuan-tuan hal-hal macam ni ya. Baik. Jadi hukum poligami, hukum asal poligami adalah harus dan dibolehkan ya. Hukum asal poligami adalah harus dan dibolehkan. Saya perasan mana kita punya Tuan Bilal tak tugas sana ni ya? Oh, tak tugas hari ni. Oh, macam tahu je aku kuliah malam ni, tak tahu. Kalau tak, dia lah paling awal sibuk orang dengan saya. Kuliah duduk depan je. Bagus. Okay, salam kan? Bukan jadual kot. Tak apa lah. Okay. Itu hari pun dah handsome, dah pakai baju Melayu bagas sampai nama. Hebat Pak Bilal je. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 3, yang ada Quran pegang, dia tengok, yang ada handphone pun boleh tengok, tak ada masalah. Ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ila al-akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ya, apa kata Allah? Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan yang lain, 2, 3 atau 4. Ya, kemudian jika kamu bimbang tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Nampak tak cantiknya Quran? Pesan Quran, kahwin 2, atau bukannya waw tu waw mazid tambah ya, waw tu waw maknanya atau lah ya, 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau tak boleh seorang, 1. Salah, tak boleh 4, 1 je pun baik. Yang gitu, 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau tak boleh, tenggelamkan 4, 1 pun jadilah. Tapi kalau 1 pun tak berani, tahu saja di orang. Ya? Ada yang tak kahwin lagi sini? Ada? Orang lelaki patutnya 25 tahun kalau boleh bernikahlah, sunnah Nabi. Sebab Nabi bernikah umur 25. Okey, Imam itu hari kahwin berapa umur? 28. Lambat. Patutnya 25 seorang, 30 dah seorang lagi. Harus begitu. Ni Imam malam kita ni dah belum? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Syarat salah satu imam kahwin. So besok ada 1 hari lah pejabat je. Pejabat saya tolong special. Calon tak ada, jaiz tu ramai lagi yang belum kahwin. Cakap aja nak design macam mana, dan kita tolong uruskan, tak ada masalah. Okay saya? Ustaz, bawa dengan Pak Engku sekali, 2 orang cukup. InsyaAllah. Ke ustaz yang nak isi borang? Saja usia imam ni. Jangan pula aku tak nak jadi imam malam ni. Jangan begitu. Yang ahlinya kenalah, yang al-muqri, yang al-hafiz ya. Okey, itu jelas ya. Baik. Walau bagaimanapun, hukum poligami ini boleh menjadi sunat, boleh menjadi makruh atau haram berdasarkan suasana dan keadaan individu yang ingin berpoligami.
Ya, poligami satu istilah, monogami satu istilah, bigami satu istilah. Pernah dengar tu? Ya, walaupun orang kata laki kahwin dua ni bukan istilah poligami, dan istilah lain. Ada yang saya pernah dengar, saya tanya istilahnya apa. Tapi masyhur di kalangan kita, poligami isteri dua lebih daripada seorang. Monogami dalam Islam, kalau kita sampai perangkat mengharamkan poligami, haram. Nak monogami terpulang. Korea sini majoriti monogami. Setakat ni lah, isteri seorang, suami istrinya seorang. Contoh begitu. Tapi bigami ni orang perempuan kahwin lebih daripada dua. Ada tak berlaku? Adalah, tapi secara tidak sah. Banyak berlaku ya. Tapi majoriti kat sini semua monogami laku. Saya ingat kebanyakannya lah ya, punya isteri seorang. Ya, poligami untuk istilah satu orang, lebih daripada dua. Monogami seorang. Ya, sebab tu sampai sekarang ni tak ada orang nama poligami ya. Saya tak pernah jumpa nama orang poligami. Ya, woi poligami, woi mana dong? Tak, nama kau kata poligami ya. Baik, jadi dia ikut keadaan lah ya. Boleh jadi dia sunat, boleh jadi makruh, boleh dia jadi haram. Ya, ada begitu. Tapi saya nak jelaskan awal, jangan ikut ajaran sesat ya. Kan ada ajaran sesat yang 2, 3, 4 tu 2, 3 dicampur jadi 5, 5 campur 4 jadi 9. Lepas tu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah tambah 1 10. Tuan-tuan kan? Nanti ada masa lapang cuba Google ajaran yang membenarkan kahwin 10 isteri. Tuan-tuan tengok. Adalah tu. Ada kat negara kita pun ada berlaku. Ya, dan kita dipahamkan dah ditangkap. Ya, kemudian diminta untuk hanya memilih 4 saja. Memang 4 saja yang boleh. Yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu tak boleh tu. Tapi yang hebatnya, kita baca di segi dalam kenyataan-kenyataan apa yang berlaku, walaupun dia isteri yang kelima, ke-6, 7, 8, 9, 10, semuanya manut dengan suami yang seorang ni. Maknanya bukan 4 isteri je yang manut. Tahu manut tak? Manut ni taat. Bukan 4 ni, yang 10 tu manut dengan seorang suami ni. 10 manut, 10 manut. Hebat tuan-tuan dan ibu. Kita ni yang satu pun ramai tak manut-manut lagi dengan kita. Macam mana? Macam mana nak sampai 10? Tapi ni 10 boleh manut ni. Oh, hebat tuan-tuan. Tapi tak boleh. Itu sudah bercanggah dengan kaedah syariat ya, tak boleh. Bahkan menghalalkan, boleh merosakkan akidah. Berhati-hati ya. Baik, jadi saya dah sebutkan tadi ya. Jadi boleh jadi haram makruh itu keadaan lah ya. Contohnya kat sini ya, apabila seorang lelaki, dikata A kat sini ya, apabila seorang lelaki memerlukan isteri lain, contohnya beliau tidak cukup dengan isteri satu, atau isteri pertamanya sakit atau mandul, sedangkan beliau menginginkan anak, dia merasa mampu berlaku adil terhadap isterinya, hukum poligami ketika itu adalah sunat. Ya, ini kerana mempunyai kebaikan serta maslahah syarak. Ramai sahabat Nabi yang berpoligami, ramai sahabat Nabi yang berkahwin lebih daripada seorang. Nampak tu? Maknanya kalau dia yakin, dia mampu dan berkeinginan sangat nak punya anak, maka sunat. Imam dah ada anak dah? Alhamdulillah, makruh. Tak adalah. Sunat juga. Tapi boleh jadi wajib tau mam. Wajib. Balik-balik abang daripada mana? Masjid. Abang tadi kuliah poligami. Ya. Mana yang tahu? Online. Abang dengar. Ustaz pun duduk sama abang je tadi. Jadi saya minta abang besok poligami ya. Kalau tak jangan balik rumah. Wajib tu. Ini live ni jangan main-main. Saya tak tahu, saya sebut je. Yang imam ni susah nak kata poligami. Satu pun tak lepas, 7 yang ni. InsyaAllah. Nak 7 yang ni takut isterinya kat belakang, balik mengkrot aja. Marah kaum ibu Baik, saya cuma nak pesan satu je. Pasal banyak kes kita jumpa, saya kongsi ya. Kalau kita tak bersetuju dengan poligami, jangan tak bersetuju dalam soal ayat Quran dengan hukum. Jangan. Dia boleh merosakkan akidah. Tak setuju daripada sikap suami, sila, tak ada masalah. Itu banyak saya jumpa. Biasa klien poligami kan, bini mengamuk-amuk,
Saya bukan tak setuju Ustaz. Dia sendiri dengan bini ada anak pun huru-hara, makan minum tak cukup, macam dia kahwin lebih. Ustaz lain lah. Oh lain aku, macam tahu je aku tak huru-hara ya. Kan? Dia tahulah laki dia macam mana kan. Macam mana nak poligami kalau tak mampu. Saya dipahamkan tuan, pernah berlaku ya. Orang nak poligami ni dia bukan soal gaji berapa. Jangan salah faham. Macam gaji imam kita kata 5,000, belum tentu dia boleh berpoligami. Macam imam kita ni gaji 10,000, belum tentu. Macam tuan gaji mungkin 3,000, tapi mahkamah boleh luluskan. Contoh tuan tapi tuan nak gaji 3,000, tengok gaya duduk pun gaji 15,000. Tu gaya duduk 15,000 tu. Itu tidak menjadi ukuran tuan-tuan sebab saya bercakap berfakta, bukan cakap kosong. Saya kali terakhir kahwinkan orang lelaki poligami, kerja biasa, gajinya 1,000 lebih ke 2,000 lebih sikit je tuan-tuan. Saya yang kahwinkan dekat Jais. Dan isteri pertamanya datang tuan-tuan. Mahkamah luluskan. Nampak? Itu namanya rezeki. Gaji 1,000 lebih. Saya pernah kahwinkan saya tak sebut daerah mana, tapi saya pergi ke daerah tersebut, bukan luar daerah petani. Sebab satu ketika pernah berlaku wali hakim jam. Wali hakim tak banyak di Negeri Selangor, dan saya duduk di Ibu Jabat masa tu. Dan saya pusing pergi ke Sepang, pergi ke Hulu Langat, pergi ke Gombak kan. Dan saya pernah sampai satu tempat, saya menikahkan turun 2 sebab. Satu paling penting, wali hakim. Saya nikahkan wali hakim. Rupanya dia berkahwin dengan seorang lelaki yang poligami, dan lelaki itu hanya kerja di pasar saja, pasar malam je. Tapi lah jangan salah faham, kalau pasar malam satu malam bersih 300 kali dengan sebulan, berapa gaji dia? Tapi nak beritahu hanya kerja pasar malam pun takdirnya dapat berpoligami dia. Jangan dipikirkan. Dan saya di Hulu Langat dulu pernah seorang lelaki tulis pendapatan 1,000 je, tapi mahkamah luluskan. Sebab rupanya rumahnya cash, keretanya cash, motornya cash, sayurnya ke apa, semua ada. Apa dah? Jadi imam kalau gaji 5,000, malu dengan gaji 1,000. Online borang malam ni, besok datang, Ustaz kahwin seorang, tambah lagi seorang. Ajak pangku sekali. Angguk dah catat malaikat, saya tak tahu. Itu bukan ukuran utama tuan-tuan. Kalau gaji awak 10,000 pun awak duduk setiap alam, rumah hutang, kereta hutang, apa lagi, motor hutang, bini pun hutang belum habis bayar mas kahwin. Balik je lah. Anak pula sampai 8 orang. Beratlah. Nampak? Dia tak sama keadaan seseorang tuan-tuan. Dia tak sama. Ya, sebab tu kalau sampai peringkat dah nikah, ingin ada anak, isterinya pula ada masalah kesihatan, tak boleh mengandung, contoh ya, maka dia berkahwinlah. Sunat hukumnya. Yang ini berlaku tak? Berlaku. Saya dah jumpa masa saya di Pejabat Agama Islam Hulu Langat dulu. Saya dah cerita belum ni? Belum kan? Memang belum cerita sebab belum sampai tajuknya. Sebab insyaAllah setiap poin tu cerita dia, ada cerita-cerita real yang kita ceritakan. Memang cerita betul, selalu saya cerita pun kan? Pasal apa? Itu benda betul ya. Saya pernah dulu di Hulu Langat, ada suami isteri, dua-dua lecturer tuan, dua-dua lecturer, umur sekitar hampir 40, sekali 50 ada, 40 lebih lah senang kata masa tu, 40-an lebih. Rumah okey, apa okey, semua okey, tapi suaminya mohon poligami, isteri tak setuju, kita panggil bincang kaunseling. Saya bincang, tapi bagus, saya nampak ialah orang-orang profesional kan, jadi nampak perbincangan bagus. Cuma isterinya tu lebih sikit cakapnya lah, lebih sikit lecturer kan. Laki pun dua-dua lecturer. Aku pun tu yang saya pernah kena satu kes. Tak kes ni, kes yang lain. Saya katakan bila saya bagi peluang dia bercakap, dia bercakap, okey dah habis dah. Bagi pula isteri bercakap, dia bercakap. Tapi bila masa dah lebih ni, saya kata okey puan, ustaz diam, saya nak cakap lagi. Aku kena dah kan. Tapi bila sembang tu nampak bagus, cuma saya cerita, dia kata
isteri saya ni Ustaz, senang kata, dia tahu saya nak poligami ni. Saya cakap terus, Ustaz, saya poligami bukan sebab apa Ustaz, saya nak ada anak, dan isteri saya memang tak boleh mengandung pun. Isteri kata apa? Saya belum tak tahu apa cerita sebenarnya, dia tak boleh mengandung, dia kata. Tapi isteri saya tak nak, saya siap ugut-ugut lagi. Kalau abang minta abang kahwin, ceraikan saya. Nabi pesan dah, mana-mana perempuan minta cerai daripada suami yang soleh tanpa sebab yang dibenarkan syarak, tidak cium bau syurga. Hadis sahih tu, nanti saya cari matanya tuan-tuan. Hadis sahih tu, tak boleh tu minta cerai pada suami tanpa sebab munasabah, tak cium syurga. Itu yang saya pernah cakap, saya ulang-ulang. Ada perempuan dia kata apa, tak cium tak apa Ustaz, janji masuk. Penat dah kurang macam ni, tak faham dia. Kalau tak boleh cium, tak boleh masuk syurga. Kalau tak boleh ke syurga, neraka kosong, siapa nak isi? Jawab lagi, pening. Ya, dia tak nak dimadukan dan sebagainya. Tapi kita sembang cerita, kan. Akhirnya dia pun bagi tahu lah, memanglah saya tak boleh melahirkan anak ikut teori doktor lah, sebab dia ada masalah rahim dia, operate gitu gini sebagainya. Memang kesannya dia tidak boleh mengandung. Tapi suaminya kata, saya nak anak Ustaz, saya nak zuriat. Rumah ada, kereta ada, duit ada, tapi saya tak ada anak, sunyi rumah saya Ustaz. Saya nak zuriat Ustaz, InsyaAllah usaha. Kalau topo tontang, hujung ayat dia kata gini lah Ustaz, kalau dia nak kahwin lah Ustaz, saya pun dah tak larat dah kan, cuma saya minta satu, jangan abaikan saya, sudahlah. Okey lah tu. Sebab diberikan kefahaman, sebab begitu. Jadi kena pandai bercakap. Lepas tu ilmu poligami ni kena ngaji sini dengan kat kedai mana-mana mamak tu, kena sembang lebih sikit, baru boleh jadi ya. Okey saya? Okey. Tak berani juga. Tahulah, patutlah jemaah lain pun tak berani ya. Okey. Okey, saja ya. Jangan marah tuan-tuan, saja usir tuan-tuan. Sekiranya poligami itu B. Sekiranya poligami itu bukan kerana keperluan, tetapi hanya untuk menambahkan keseronokan semata-mata, dan dia meragui, yakni syak, kemampuannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya, hukum poligami ketika itu adalah makruh. Maknanya tidak disukai kerana dibimbangi boleh berlaku mudarat. Itu yang kes satu kes lagi tu, nanti saya cerita. Ini kerana poligami itu bukan kerana keperluan, dan boleh jadi rentetan daripada perkahwinan itu boleh memberikan kemudaratan kepada isteri-isterinya disebabkan tidak mampu untuk berlaku adil terhadap mereka. Sabda Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Jadi contoh yang saya boleh bagi, kes yang sama juga di Hulu Langat juga. Saya cerita lama-lama sikit lah. Yang baru-baru insyaAllah akan ada, yang terbaru lagi akan menyusul. Imam kita terbaru lah kan. Ceritanya poligami, datang pejabat agama nak mohon kahwin lagi, jadi tegang sikit. Suami isteri datang buat kaunseling, mula-mula staff kita handle. Bila staff kita handle, mungkin cara bercakap tu mungkin kurang lembut agaknya kan. Dia kata, kalau cik nak poligami dengan keadaan macam ni, pendapat tak ada macam ni, susah nak poligami. Kalau pergi mahkamah susah nak lulus kan? Dia tak lulus ni, marah dia. Awak siapa nak mengatakan saya tak lulus? Dia marah. Tegang lah sudahnya kan. Tegang tu. Okey lah, tak apalah, tak cakap saya tak puas, tak wati lah kan. Jadi lain pula. Dan staff kata, Ustaz ni kalau gini. Yalah, tak apalah, insyaAllah saya cubalah. Tapi apa isunya? Isunya masalah pendapatan. Isunya apa? Gini. Okeylah, dapat ilmu sikit. Saya pun duduk sikit. Okey, minta maaf lah tuannya, tadi ada masa sikit. So apa cerita sebenarnya? Senang kata, saya nak poligami Ustaz. Kan? Isteri saya memanglah tak bagi kan dengan alasan itu ini. Tapi saya nak buat benda yang baik, benda yang halal, benda yang sunnah. Sunnah Syekh, itu alasan biasa. Tapi sunnah kalau betul-betul, jangan lupa Nabi berpoligami selepas Khadijah isterinya meninggal, baru kahwin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu.
Masa Khadijah ada, Nabi tak berperkahwin lagi pun. Jadi yang sunnahnya betul, tunggu isteri meninggal baru tuan-tuan kahwin lagi. Kan? Tapi masalahnya tak sempat. Biasa tuan-tuan meninggal dulu, itu masalah dia. Kan? Bukan tuan-tuan sini, luar sana. Kan? Jadi yelah, kalau cerita soal begitu, janganlah kita nak soal ajal mau ni kerjanya Allah Ta'ala dah tentukan kan. Jadi asasnya kita nak bagi tahu azan ke muka surat pertama tak habis lagi azan. Oh no. Lambat nak beramal ni nampaknya. Tak apa-apa, azan dulu kita habiskan, lepas tu habis kita tangguh insyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita sampai Isyak. Saya ambil 5 minit lagi tuan-tuan, 5 minit Baik. Jadi yang kisah tadi tuan-tuan, bila kita duduk, kita dah sembang, kita pun tanya dia nak poligami dan sebagainya. Bila kita tanya, isunya soal kewangan sebenarnya, ya. Saya dah dapat info awal dari itu pun, saya pun kata ginilah, sekarang ni tuan nak poligami, rasa-rasa okey ke? InsyaAllah boleh. Segi kewangan insyaAllah okey. Saya pun ambil kertas, ya, ambil kertas, saya pun conteng gaji berapa, ya, dia pemandu taksi, ya, pemandu taksi. Okey, per sebulan pendapatan berapa? Dia kata 1,800, 2,000 boleh dapat lah masa tu lah. Sekarang masa tu tak ada Grab, masa tu tak ada Grab tak ada, kan? Okey lah, saya kata, okey lah, katalah 2,000. Saya kata, rumah bayar tak? Masih rumah sendiri, rumah kampung ke rumah apa? Rumah sewa, bayar. Kereta masih siapa? Kereta sendiri, kereta syarikat. Anak berapa orang? 4 anaknya. Isteri kerja tak? Tak. Okey lah. Tolak tuan-tuan. Lebih kurang tinggal RM14 duit dia. Saya pun tanya dengan dia,
Ni kalau RM14 ada lebih, kemudian nak sara isteri yang kedua dengan rumah makan itu ini, macam mana tuan? Itu yang bini kata, itulah ustaz yang saya bagi tahu dia tak mampu, dia kata dak juga. Oh bini dia. Saya kata macam mana tuan? Saya tunjuk depan dia, macam mana tuan? Dia tengok je. Lepas tu dia kata apa? Ustaz, rezeki itu rezeki daripada Allah. Allah menentukan. Oh ayat dia. Termenung aku tuan-tuan masa tu ya. Bila ayat tu keluar aku berdiam lah. Kan? Sebab dia cakap tu ada betul juga. Dan kita pun tahu rezeki itu akan datang dan bertambah, insya-Allah. Salah satu sebabnya bila kita berumah tangga, insya-Allah. Ya kan? Lepas tu macam mana pun adalah saya kata balik fikir dululah, saya kata. Kalau nak juga terpulang lah. Kalau tak dibagikan, lain pula dia benda dibuat. Lari ke Thailand apa sebagainya. Itu siri kedua nanti saya cerita kenapa pula lari ke Thailand dan sebagainya, insya-Allah. Ya. So bulan depan pastikan tuan-tuan datang ya. Okey tuan-tuan ya. Dan yang ketiga, C ya. Jika seorang lelaki yang ingin berpoligami merasa zan atau yakin dia tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, boleh jadi kerana kemiskinannya atau kerana kelemahannya, atau dia tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan dan sifat prejudisnya, hukum poligami pada ketika itu adalah haram ya, kerana ia akan memberikan mudarat kepada orang lain. Dan Nabi berkata la darara wala dirar ya, ini biasa diorang dengar. Ini pun kaedah, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan ya. Jadi tuan-tuan dah nampak dah rasa-rasanya lah tuan-tuan dekat yang A ke, dekat B ke, dekat C. So nanti tuan-tuan balik draft tadi, cuba dong aku A ke, B ke, C. Kalau tak jumpa D. D tak beranilah maksudnya gitulah tak ada kat sini, aku tambah D tak berani nak tapi takut, gitulah. Nak tak confident, itu D lah tuan-tuan ya. Tapi kalau ada A silakan, B fikir balik, C tak payahlah, D timbang-timbanglah balik nanti, gitu ya. InsyaAllah kedudukan tak sama ya, InsyaAllah ya. Tapi kat bawah ni tuan-tuan, dia ada menyebutkan ya, sebagai kesimpulan, walau macam mana pun keadaan, baik A ke, B ke, C ke, kalau berlaku nikah, cukup rukun dan syarat, pernikahan itu adalah tetap sah. Namun harus diingat pertimbangan yang sangat berat, kalau tidak adil berpoligami, Allah akan menjadikannya orang yang tercela bila berhadapan dengan hari akhirat nanti. Yang Nabi sebut dalam matanya apa? Orang yang poligami tak adil besok berjalan di padang mahsyar, badannya sengit dan jatuh ke sebelah. Tu ada hadisnya. Bulan depan saya akan baca. Sengit tuan-tuan. Orang akan tengok kita, kau ni dulu sibuk sangat nak poligami, dah tak mampu, sibuk sangat nak poligami, apa yang kau poligami? Dia pula, aku okey, tengok aku jalan tegak, kau ni jadi kita masa tu kan macam-macam gelagat di hari mahsyar nanti kan. Ada yang berjalan katanya bawa kambing. Pasal apa? Dulu kat dunia bawa kambing, lari kambing orang, kena bayar balik tahunya memen. Ada yang macam itu, ada yang macam ini. Jadi kita ni kalau boleh kat sana tuan-tuan, kalau berdasarkan Al-Quran yang biasa, mungkin tuan-tuan pernah dengar huraian ayat yang berkaitan dengan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja kan, ketika mana ditiupkan sangkakala, maknanya berlakunya kiamat, kemudian ditiupkan bangkit dan menuju ke padang mahsyar, ketika itu berjalan dengan berbaris. Dan seingat saya ada 12 ke 14 barisan manusia. Mudah-mudahan kita jangan ingat 12 barisan. Cuba cek, saya rasa 12. Jangan sampai baris pertama dan baris ke sebelah, tapi biarlah kita barisan yang terakhir, sebab disitulah manusia yang berjalan kepada mahsyar dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan dia akan mendapat syurga insya-Allah. Jangan 1, 2, 3, 4, 5 susah kita tuan-tuan.
ya. Itu keyakinan yang perlu kita ada, pasti akan berlaku, dan mudah-mudahan kita terhindar. Hatta dalam poligami sekalipun, janganlah sampai membawa masalah yang berat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu selalu kita pesan juga, kalau nak berpoligami kena ada ilmu, kena ada kekuatan, kena ada perbelanjaan, kena ada keyakinan, insya-Allah dia permudahkan. Tapi kalau kita semuanya masih ding-dong, Quran dah kata tadi kan, fa in khiftum alla ta'ilu fawaidah. Jagalah yang seorang tu baik-baik, insya-Allah dunia dapat isteri seorang, dekat syurga besok 10,000 bidadari istrinya yang dia akan dapat. 10,000 bidadari dia akan dapat, tuan-tuan. Dan bidadari ni sangat cantik, ya, berbanding dengan wanita-wanita yang ada kat dunia, yang tuan-tuan rasa paling cantik, dekat sana lagi cantik. Tapi saya pernah kuliah kan, ada orang perempuan tanya, "Ustaz, habis kalau bidadari cantik, kita orang ni macam mana Ustaz? Hidung dengan suami kami cantik tak?" "Lagi cantik." Pujuk sikit lah. Terlupa pula ada orang perempuan, dia lagi cantik sebab isteri kita menjadi ketua bidadari di dalam syurga. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran, ya. InsyaAllah ada rezeki nanti tuan-tuan ada ngaji tafsir, lagi-lagi kalau surah Al-Waqi'ah, kan, kalau dalam tafsir tu banyak menceritakan kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga, bidadari, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan di sana lah tuan-tuan nak kahwin dengan 10,000 bidadari pun boleh, tak ada masalah, anytime, ya. Jadi kat dunia ni yang ada dijagalah baik-baik, yang ada ni mudah-mudahan asbab untuk kita ke syurga, bukan yang ada ni asbab kaki kita diheret, dihumbankan ke dalam neraka kerana gagal menjaga isteri dan anak-anak kita, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja tuan-tuan. Terima kasih. Kalau ada soalan saya tak sempat nak buka, tapi rasa kalau ada soalan pun disegar nak tanya, boleh PM saya lah, insya-Allah. Malam ni line special, saya buka sampai pukul 12 malam, insya-Allah. Nak link borang pun boleh kita adjustkan, tak ada masalah, ya, insya-Allah. Saya nak tengok ada tak peminat-peminatnya kat sini. Aku tengok kat sini tak ada yang mengantuk poligami ni, tuan-tuan, ya. Oh, luar biasa, ya. Tapi kalau cerita pengurusan jenazah saja usai, tuan-tuan, jangan. Okey, terima kasih tuan-tuan. Istiqamah majlis semua. Mohon maaf salah silap saya. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.